Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tepat jam 10.30 pagi, saya akan serahkan kepada Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi lagi Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini merupakan pertemuan kita buat kali yang ketiga, siri yang ketiga di dalam kita membincangkan tentang kelebihan sedekah, yang mana pertemuan kali ketiga pada pagi ini kita akan mempelajari tentang sedekah yang paling afdal. Jika siri 1 dan siri 2 yang lalu kita hanya memberi tumpuan kepada kelebihan sedekah dari sudut ganjaran yang tertentu, pada pagi ini kita masih lagi membincangkan tentang ganjaran pada ibadat sedekah, cuma kita akan menekankan tentang bagaimanakah pahala sedekah tersebut kita boleh dapat gandaan lagi pahalanya. Kalau sebelum ni kita dah bincang pahala berapa Allah nak bagi, ganjaran berapa yang Allah beri. Tetapi pada pagi ini kita akan bincang tentang macam mana kita nak dapat pahala yang berganda-ganda lagi daripada ibadat sedekah kita, yang kita boleh katakan pada pagi ini adalah tajuknya berkaitan dengan bagaimanakah sedekah yang paling utama. Maknanya nak sedekah apa paling utama. Cara yang bagaimana sedekah itu yang dikatakan sedekah yang dapat ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi ini saya mohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki kerana tidak sempat untuk menyediakan nota rujukan. InsyaAllah kalau saya dapat menguruskan waktu lagi dengan baik, InsyaAllah saya akan sediakan nota untuk siri ketiga pada pagi ini. Jadi saya mohon maaf kepada pihak penganjur kita pada pagi ini dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Sedekah yang paling utama, nombor 1. Tajuk dia boleh letakkan dengan tajuk dia sedaqatun
jariyah. Okey. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah maknanya sedekah yang pahalanya berpanjangan. Sekalipun kita sudah tidak ada di muka bumi Allah Ta'ala, tapi sedekah tu ia boleh berpanjangan pahalanya. Dia sebut dengan istilah sedekah jariyah. Jadi nombor satu, dia punya macam mana sedekah yang paling afdal, letakkan poin pertama tu, sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya boleh bersambung, berterusan walaupun kita dah tak ada dah di muka bumi Allah Ta'ala. Sedekah jariyah ni, ia sebenarnya diambil daripada hadis riwayat Muslim dan juga dalam hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi SAW bersabda, dan saya yakin hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dah biasa juga mendengarnya, yang mana sabda Nabi SAW, "Idza matal insanu", apabila insan ini dia mati ataupun dia meninggal dunia, "in qata'a amaluhu illa min thalathin", terputuslah amalnya. Maknanya dia dah tak boleh lagi buat amal. Sebab apa? Sebab dia dah mati. Nabi kata terputus semua amalnya, illa min thalathin, melainkan 3 amal. Melainkan 3 perkara yang amal itu pahalanya masih boleh dapat. Okay. Yang pertama, sabda Nabi SAW adalah sadaqatun jariyatun. Yang pertama dalam hadis ini adalah sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan manfaat dengannya. Yang ketiga, wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak salih yang mendoakannya. Okey, 3 perkara ni kita sedia maklum yang merupakan pahalanya, ganjarannya, amal itu masih bermanfaat kepada kita walaupun kita dah mati. Sebab itu kita namakan sedekatun jariyah termasuk di antara 3 perkara ini di bawah tajuk sedekah yang paling afdal. Ada sedekah yang pahalanya habis, masih itu juga. Tapi ada sedekah yang pahala dia berpanjangan, dipanggil dengan istilah sedekah jariyah. Okay. Apa itu sedekatun jariyatun? Sedekah jariyah, sedekah tu kita selalu gunakan, kita selalu bertutur dengan perkataan sedekah kan. Dah jadi ucapan kita pun sedekah. Sedekah ni dia bahasa Quran. Dia juga adalah dalam hadis Nabi sebut sedekah. Tetapi apa itu jariyah? Jariyah maknanya berlari. Yang dia pahalanya berterusan. Apa itu sedekatun jariyah? Jika dilihat pada pentafsiran Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan sedekatun jariyatun itu adalah al-waqfu, iaitu wakaf. Maknanya, sedekah yang paling afdal adalah dengan melakukan amal wakaf. Wakaf, orang kata wakaf tu wakaf lah. Kan? Wakaf ni
dia termasuk di bawah nama amalan sedekah. Sebab tu sedekah ni dia satu term, satu istilah yang umum. Salah satu antara perbuatan sedekah itu adalah wakaf. Istilah wakaf yang lain dalam hadis tadi disebut dengan istilah sadaqatun jariyatun. Jadi lepas ni kalau dengan sedekah jariyah, salah satu maksudnya adalah apa? Adalah wakaf. Okey, jelas? Okey. Dalam bab wakaf ni pula, okey, kita pecahkan pula. Dalam banyak-banyak perkara yang kita nak wakafkan, kita tahu wakaf merupakan sedekah yang paling utama. Sebab apa? Sebab pahala dia berjalan, walaupun kita tak ada. Dalam wakaf tu pula, apa yang paling utama pula? Dia dapat lagi pahala berganda-ganda. Wakaf yang paling utama adalah seperti yang dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat Nabi, namanya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku ni dia telah meninggal dunia. Dia kata mak dia dah meninggal dunia. Bolehkah aku bersedekah di atas namanya? Ini antara amal yang kalau kita nak bantu orang yang dah meninggal dunia, gunakan amal sedekah yang memang tak ada khilaf di kalangan para ulama. Sebab ada hadis. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni dia tanya Nabi, mak aku dah meninggal, boleh tak kalau aku nak bersedekah niat atas nama dia? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata ya. Nabi kata boleh, kata Nabi. Lepas tu Sa'ad bin Ubadah tanya, sedekah apakah yang paling baik? Ingat perkataan ni. Dia tanya kepada Rasulullah, sedekah apakah yang paling baik? Maknanya kalau dia nak sedekah atas nama mak dia, atas niat, maksudnya pahala tu untuk mak dia, apa yang paling baik dia nak buat dalam banyak-banyak sedekah? Tengok ya. Kita dah belajar sedekah umum, kita dah belajar. Maka kali ni kita spesifik lagi. Dalam banyak-banyak yang kita nak buat terbaik ni, terbaik yang mana? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membuat sumber air. Nabi kata, kalau kau nak sedekah atas nama emak engkau buat tempat yang tempat menjadi sumber air. Okey, hadis ni adalah hadis riwayat Abu Daud. Nombor hadis 1681. Selepas Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia mengetahui cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, apa yang paling baik dia nak sedekahkan untuk umat dia? Maka Sa'ad bin Ubadah pun dia buat apa? Dia pun menggalilah sumur. Dia menggalilah perigi untuk tempat menyimpan air. Lepas tu dia kata, inilah sedekah untuk Ummu Sa'ad. Ummu Sa'ad tu maknanya emak kepada Sa'ad. Maknanya emak dia lah. Lepas dia tahu Nabi usulkan macam tu, dia pun galilah perigi. Maka dia kata, perigi inilah aku sedekahkan untuk ibu Sa'ad. Maknanya, dalam bab ni tadi tu, maksudnya perigi tadi tu, tempat sumber air tadi, merupakan wakaf di atas nama emaknya Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini dalam bab wakaf.
Okey. Kemudian, perkara lain. Kalau kita nak buat ibadat sedekah jariah berbentuk wakaf, kita sedia maklum yang kedua ni adalah membangunkan masjid ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Man bana masjidan, sesiapa yang membangunkan masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, kerana dia mengharapkan wajah Allah, dia ikhlas semata-mata kerana Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, nescaya Allah akan bangunkan untuk dia sebuah istana di dalam syurga, sebuah rumah di dalam syurga. Nah, ini di antara wakaf yang terbaik juga, nak membangunkan masjid. Membina masjid. Membina masjid ni, dia boleh dikaitkan dengan wakaf kongsi. Kutip duit, so sikit. Itu dia panggil wakaf musyarakah. Kita panggil kita berkongsi kutipan tadi untuk membina satu masjid, untuk membina salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Itu pun baik. Jadi kalau kita nak bantu orang yang dah meninggal dunia, khususnya ibu dan ayah kita, kita cari mana-mana tempat, mana-mana negara yang mereka sangat kekurangan air. Orang Malaysia senang nak buat, dia wakafkan telaga dekat Kemuja. Tetapi kalau boleh, cari juga tempat lain yang lebih memerlukan. Kemuja mungkin dah ramai. Banyak sebenarnya. Negara-negara Afrika. Kan? Tuan-tuan cari je NGO yang boleh buat perbuatan macam tu. Banyak negara-negara yang sangat kekurangan air, maka sangat elok jika kita mensedekahkan niat atas nama ibu kita, atas nama bapa kita. Salah satu contoh. Begitu juga membangunkan masjid. Banyak negara-negara yang bukan Islam, tapi Islam ada di dalamnya, nak membina masjid-masjid. Di Eropah banyak. Maka kita bantulah dengan kadar yang mampu. Kan, untuk membangun rumah, masjid. Letak atas nama, niat atas nama kita, dan juga niat atas nama siapa-siapa yang kita nak bantu bagi yang telah meninggal dunia. Kalau kita nak wakafkan yang lain, saya pada dua tadi tu, adalah dengan kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu pun dia panggil sedekah. Kita telah bagi masa kita telah ambil tenaga kita. Kan? Kadang-kadang kita terpaksa belanja duit pula nak sampaikan ilmu ni kepada masyarakat. Itu pun termasuk dalam sedekahun jariah. Kita dah ulang, sedekah ni dia umum. Dia bukan bermakna hanya melibatkan duit saja. Tetapi sedekah ni adalah setiap perbuatan baik dia panggil sedekah. Antara yang dah disebut adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kalau tuan-tuan hanya dengar kuliah ilmu, tapi kalau tidak sampaikan, tak dapatlah mengajar ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan hanya dapat ilmu bermanfaat untuk tuan-tuan dan perempuan. Tapi tuan-tuan tak dapat dari sudut nak menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Bukan susah. Share saja ilmu yang ada, kita tengok ilmu yang benar, boleh dimanfaatkan. Okey, jelas. Yang berikutnya, kita juga boleh bersedekah dengan kita mewakafkan mushaf. Ya, ini biasa juga orang buat. Iaitu kita mensedekahkan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ada negara-negara yang mereka tak ada Quran macam kita. Banyak iklan-iklan di YouTube, kata tuan tengok.
Maka wakafkanlah Al-Quran. Quran terjemahan pun boleh. Termasuklah mana-mana buku-buku, kitab-kitab yang bermanfaat untuk umat. Boleh kita manfaatkan. NGO boleh ambil peranan macam tu. Jangan kita nampak sedekah tu hanya pada ibadat korban saja. Tak. Siapa-siapa yang bergerak di atas nama NGO, peluaskan, perkembangkan macam mana kita nak membantu orang lain buat sedekah yang bermanfaat. Kalau macam pada pagi ni, majlis ilmu kita dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin. Dia termasuk dalam mengajarkan ilmu yang bermanfaat juga. Termasuk dia dapat sekali dalam sedekah itu. Okey. Kemudian, yang lain, yang kelima, kita juga boleh membina rumah-rumah atas niat Ibnu Sabil. Atas niat pada jalan Allah. Ibnu Sabil ni maksudnya kita ada rumah tumpangan, siapa-siapa yang tak ada rumah ataupun orang bermusafir kan. Kalau macam ramai orang dia gunakan rumah-rumah dia tu untuk orang sewa, untuk homestay. Boleh, Islam haruskan, benarkan. Kalau tuan-tuan ada rumah lain, boleh gunakan. Siapa-siapa yang nak menumpang, musafir, kan, boleh gunakan bangunan itu. Rumah-rumah untuk orang-orang tua ke, rumah-rumah untuk orang-orang miskin ke, janda-janda ke, orang fakir ke, boleh. Ia termasuk dalam bab sedekahun jariyah. Jadi siapa-siapa yang ada rumah sewa banyak tu, aset-aset banyak tu manfaatkan. Kalau tuan-tuan ada rumah kedai yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak wakafkan, boleh manfaatkan sebaik yang mungkin. Semua perkara yang telah saya sebutkan tadi ni sebenarnya ia adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terus baca terjemahannya. Saya sebut terjemahan di hadis. Sabda Nabi, sesungguhnya di antara amalan kebaikan seseorang yang beriman yang akan terus mengikutinya selepas matinya. Maksudnya Nabi kata, ada amal seseorang ni yang pahala dia akan ikut dia sampailah dia mati. Walaupun dia dah mati, pahala dia ikut dia. Apa dia? Kata Nabi, yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan dan ia sebarkan. Ilmu yang dia ajar dan dia sebar. Dia ajar dan dia sebarkan. Sebarkan itu mungkin dalam bentuk buku, mungkin dalam bentuk nota, mungkin dalam bentuk video rakaman, mungkin dalam bentuk video. Itu di antara yang boleh dimanfaatkan. Betapa ramai para alim ulama yang sudah tidak ada, tetapi orang masih lagi menggunakan kitab dia sebagai bahan rujukan. Ada orang masih lagi merujuk dalam video-video yang mereka yang ada pada masa kini. Itu pun sangat bermanfaat. Betul kena fikirkan. Macam mana sebelum kita mati ni, kita nak tinggalkan ilmu yang kita ajar dan kita sebarkan. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah anak soleh yang dia tinggalkan. Maknanya anak soleh umurnya panjang lagi kan. Walaupun kita dah tak ada dah. Tetapi zuriat kita ini daripada anak yang soleh, keluar cucu yang soleh. Yang kita tinggalkan. Doa mereka baca. Yang kedua, yang ketiga adalah mushaf yang dia wariskan. Nabi kata, wa mushafan warrathahu.
mushaf yang dia wariskan. Seperti yang saya sebut tadi. Kan? Boleh wakafkan Al-Quran, boleh wakafkan Quran terjemahan ke. Yang sebenarnya banyak juga tempat yang kekurangan Al-Quran. Yang berikutnya sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan yang lain, Nabi kata masjidan banahu, ataupun masjid yang dibinanya. Ataupun rumah untuk Ibnu Sabil yang dia bangunkan. Ibnu Sabil ni maksudnya untuk jalan Allah. Kita niat, saya ada satu bangunan ni, saya ada satu rumah ni, siapa-siapa yang dia tak ada tempat tinggal, dia nak menumpang, dia boleh menumpang. Ataupun orang yang nak bermusafir, boleh ditumpang. Dan sebagainya. Ataupun sabda Nabi SAW, mata air yang ia alirkan. Nabi kata sungai ajrohu yang dia alirkan. Itu yang kita sebut tadi, sumber air tadi. Kalau tuan-tuan kaya, boleh beli syarikat air, contohlah kan. Kalau tuan kaya, boleh beli syarikat air kan, tetap wakafkan daripada air itu untuk semua orang. Masya Allah. Begitulah contohnya. Okey. Itu adalah beberapa maklumat yang Nabi sebut kalau nak buat sedekah terbaik. Dalam banyak-banyak sedekah tu, sedekah yang terbaik yang Nabi sebut dalam hadis tadi tu, yang telah pun kita bacakan tadi. Ia semua dikaitkan dengan ibadat apa? Ibadat wakaf. Wakaf ilmu dan sebagainya. Semua sekali lah. Seperti yang telah pun kita sebutkan. Maka, ambillah manfaat. Semasa kita masih hidup ni. Yang kedua. Yang pertama tadi sedekah jariah. Tapi pecah dia banyak sedekah jariah tadi. Yang kedua, kita tulis ya. Yang kedua, sedekah yang paling utama juga adalah sedekah yang kita beri kepada kaum kerabat kita, yang kaum kerabat kita tu bermusuh dengan kita. Mungkin nampak macam pelik kan? Maksudnya kalau kita ada adik-beradik kita ke, makcik kita ke, pak saudara kita ke, saudara mara kita yang bergaduh dengan kita, bermusuh dengan kita kan, kalau kita nak sedekah ke orang tu. Mesti kita kata, buat apa saya nak tolong dia? Buat apa saya nak sedekah kat dia? Dia gaduh dengan saya, dia sakiti hati saya. Sebenarnya kita salah. Yang benarnya kita beri. Kenapa? Kerana dia ada kaitkan dengan menyambung silaturahim. Ini bukan saya kata. Ia dicadangkan dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Riwayat Al-Humaidi. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Maknanya, ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita belum cuba, apa kata kita cuba kita buat? Kan? Mungkin berpuluh-puluh tahun tak bertegur sapa dengan kita. Mungkin dengan kita sedekahkan kepada dia. Mungkin ada kebaikan sebab ini adalah sunnah Nabi. Wahyu dari Nabi. Wahyu dari Allah kepada Nabi, maknanya pasti ada hikmah dia. Nabi SAW bersabda, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Ummu Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha. Ya, Ummu Kulthum ni dia kata, Rasulullah SAW bersabda, afdalul sadaqah. Afdalul sadaqah. Sedekah yang paling afdal, yang paling utama, ala zirrahimi, adalah kepada kaum kerabat. Al-kashih. Al-kashih maknanya yang memusuhi kita, yang buat jahat kepada kita.
Ini Nabi kata sedekah yang paling afdal. Okey, baru 2. Nanti kita kumpul semua sekali, pilihlah mana-mana yang kita nak lakukan. Baru 2. Sebab dalam nota yang draft nota dia ada 11. Tapi saya baru kongsikan 2 perkara. Tuan buat ya semua benda yang saya bacakan dari hadis Nabi ni supaya saya pun dapatlah menumpang pahala, dapat saya pahala. Sebab tuan-tuan ikut apa yang saya ajar. Saya ajar ni pun daripada Nabi SAW. Ada tak adik-beradik kita yang kita tengok macam nak musuh dengan kita, nak gaduh dengan kita, kan? Kita balik kampung, dia tak balik, dia tak nak tengok muka kita. Ada saudara mara kita, pakcik-pakcik kita, cuba. Kita buat macam tu. Yang ketiga, sedekah yang paling afdal adalah sedekah ketika kita sangat-sangat memerlukan. Yang ketiga ni bukan bersedekah sebab kita ada lebih. Tapi yang ketiga ni sedekah ketika kita juga perlu benda tu. Kita faham tak? Maknanya kita berkorban bagi ke orang lain. Dalam masa yang sama, kita perlu juga benda tu. Kita faham kan maksudnya? Sedekah ketika kita kesempitan lah kita, Ustaz ya? Ya, sedekah ketika mana kita dalam keadaan kita, dia kesempitan tu ada kaitan juga dalam kesempitan. Maksudnya dia bukan dalam kesempitan saja. Sedekah dalam keadaan kita juga susah. Okey, kita akan ulas pada hadis tu, kita akan nampak nanti. Okey. Ini sebenarnya adalah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang hadis ini datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengar baik-baik hadis ini. Ada seorang lelaki, dia jumpa Nabi SAW. Lepas tu dia cakap, "Ya Rasulullah, sedekah yang bentuk macam mana yang paling besar pahalanya?" Dia tanya kat Nabi macam tu. Yang paling besar pahalanya? Okey. Nabi SAW bersabda. Nabi kata, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun." Nabi kata pahala yang besar ganjarannya adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sihat dan engkau dalam keadaan engkau rasa sayang dengan benda kau dah sedekah. Engkau sihat dan engkau ada perasaan sayang kepada perkara tersebut. Takhshal faqra, engkau takut fakir, wa ta'ammalul ghina, dan engkau mencita-citakan kekayaan. Maksudnya, sedekah yang ketiga ni, sedekah yang macam waktu umur kita masih sihat. Sihat ni kenapa? Kenapa Nabi sebut macam tu? Maksudnya, kalau kita masih sihat, kan kita nak guna lagi. Kan kita nak manfaatkan benda tu. Betul tak? Dia bukan yang waktu kita sakit tu. Yang tu lain. Yang tu kita masuk nanti bab lain. Sekarang ni, kita sedekah ketika mana kita memerlukan benda tu. Memerlu tu maksudnya bukanlah perlu ketika tu. Tapi mungkin untuk simpanan kita akan datang. Betul tak? Mungkin macam kita kan orang menyimpan untuk apa? Untuk nanti waktu bersara dia ke, waktu dia pencen ke, waktu sekian-sekian lah. Tak salah pun, ingat yang benda ni tak salah. Tapi sekarang, macam mana kita boleh manfaatkan apa yang kita nak simpan tu, yang kita nak guna lagi, yang kita nak pakai. Dia berbeza sedekah ketika kita sakit. Yang tu bab lain nanti. Tapi Nabi kata, pahala yang kau dapat banyak dalam keadaan engkau sihat
dan engkau sahihun ni macam kedekut lah. Jadi macam maksudnya kita sayang lagi dengan benda tu. Lepas tu kan kalau kita belanja kan kita bimbang nanti macam mana aku ni dah lah kerja tak ada. Apa tak ada ni kalau aku sedekahkan kurang pula. Kan? Anak-anak aku pula ni dia pun ada komitmen dia sendiri. Contoh kan. Ketika waktu begitulah kalau kita beri dia pahala yang besar Allah bagi. Tapi bukan bagi semua. Nanti kita akan ulang lagi. Maksudnya kalau kita simpan ni macam kita selega lah kan. Ada sikit tabungan aku boleh ni aku guna lagi kan. Tapi kita belajar Nabi kata kalau sedekah yang paling besar pahalanya, banyak pahalanya ketika engkau sihat, engkau beri dia. Jadi sebab kalau kita sihatkan kita nak guna lagi seperti mana yang telah pun saya ulas sebentar tadi. Okey. Itu adalah hadis muttafaqun alaihi. Okey, dapat maklumat tadi. Okey, yang keempat. Yang keempat adalah sedekah yang dikeluarkan pada saat-saat dia memiliki harta yang sikit. Dia beza yang tadi tu. Yang tadi tu. Okey. Yang ini sedekah yang dia pun macam cukup-cukup je untuk dia. Kan? Yang keempat ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hubshi Al-Khathami radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW pernah ditanya. Nabi pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Ini perkataan dia. Amal apakah yang paling utama? Yang paling utama tu yang kita nak letakkan siri 3 yang kita bincang pada pagi tu. Yang kita bincang pada pagi ni tu, itu tajuk dia. Sedekah yang paling utama. Sedekah yang banyak pahala. Sedekah yang paling afdal. Jadi apa jawab Nabi SAW? Nabi sebut yang pertama, iman la syakka fihi. Iman yang tak ada keraguan pada dia. Ni iman yang yakin betul-betul. Nombor 1. Nombor 2, Nabi kata, wa jihadun la ghulula fihi. Jihad yang tidak ada khianat padanya. Maknanya dia berjihad. Dia tak ambil diam-diam harta rampasan perang ke. Ni orang berjihad. Yang ketiga kata Nabi, yang ketiga kata Nabi, wa hajjatun mabruratun. Nabi kata adalah haji yang mabrur. Nabi jawab 3. Pertama, orang yang benar-benar iman dia yakin. Lepas tu dia berjihad dengan tanpa khianat. Kemudian dia buat haji mabrur. Lepas tu Nabi ditanya. Qila. Nabi ditanya. Fa'ayu salatil afdal? Nabi ditanya pula soalan tentang solat yang macam mana pula? Mula-mula tadi ditanya tentang amal apa yang paling afdal secara umum. Nabi jawab 3. Lepas tu Nabi ditanya pula, kalau solat pula, solat apa yang paling afdal? Yang paling terbaik? Maka Nabi kata tulul qunuti. Nabi kata yang panjang berdiri. Maknanya lama berdiri. Lepas tu Nabi ditanya lagi. Fa'ayu sadaqati afdalu? Nabi tanya. Okey, kalau sedekah pula, sedekah apa yang paling utama? Nabi jawab, juhdul mukhilli. Nabi kata sedekah pada saat dia kekurangan harta. Kalau yang tadi tu, yang ketiga lain. Ketiga tu dia boleh guna lagi akan datang. Dia masih sihat. Apabila dia masih sihat, dia akan gunakan. Kalau yang ini, dia memang kekurangan harta. Dia kesepitan sangat. Dia juga perlu. Tapi dia beri juga. Okey. Hadis kedua yang kita nak sokong perkara keempat ni, mungkin akan lebih faham lagi. Adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfin dirhamin." Nabi kata, satu dirham lebih diutamakan daripada 100,000 dirham. Okey, dengar baik-baik ya hadis ni. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, okey, kejap. Nabi kata, satu dirham telah mendahului 100,000 dirham. Maknanya, satu dirham lebih diutamakan daripada 100,000 dirham. Okey, jelas. 100,000, satu dirham telah mendahului 100,000 dirham. Okey, faham baik hadir ni. Jadi kita akan baca kenapa. Okey. Lepas tu Nabi ditanya, ada seorang lelaki dia tanya, "Kaifa dzaka?" Awak jadi lagu tu, dia tanya. Macam mana boleh, dia kata, macam mana boleh jadi macam tu ya Rasulullah? Kan, dari sudut kuantiti, tentulah 100,000 lebih baik daripada satu dirham. Kan? Tapi kenapa satu dirham tu dapat melebihi, lebih utama daripada 100,000 dirham? Apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, "Rajulun lahu malun kathirun akhadha min 'urdihi 100,000 dirhamin tasaddaqa biha." Nabi kata, ada seorang yang kaya raya, dia ambil daripada kekayaan itu 100,000 dirham, lalu ia sedekahkan. Maknanya yang keluarkan 100,000 dirham tadi adalah orang yang banyak harta dia. Jadi, bagi dia, apalah sangat 100,000 dirham. Dia bagi. Sebab dia kaya. Lepas tu kata Nabi, "Warajulun laisa lahu illa dirhamani." Nabi kata, satu pihak pula, saya kontrol suara ya, saya unmute kan. Kalau tak nak tanya nanti, tu tak akan tanya tak apa. Okey, kemudian kata Nabi, ada seorang ni pula, dia hanya 2 dirham je dia ada. Dia ada 2 dirham. Dia ambil satu daripada 2 tu, dia sedekahkan. Tak faham tak maksudnya? Ada 2 orang. Seorang ni kaya dia. So dia boleh bagi, sebab dia kaya, dia boleh bagi 100,000 dirham. Tapi ada seorang lagi ni, dia ada 2 dirham je. Dia ambil 1 dirham tadi, dia sedekahkan. So, mana yang lebih utama? Ini tuan-tuan jangan lepas ni sedekah. Maksud saya adalah kita nak bincang keafdalian sekarang. Maksud dia, orang yang ada 2 dirham je. Alamak, 2 dirham je dia ada ni. Tapi dia tetap sedekah 1 dirham. Berbeza dengan orang yang kaya. Ada banyak. Dia bagi 100,000 dirham. Dari sudut kesan, dari sudut impak, orang yang akan kurang harta, yang 2 dirham tadi ke yang kaya raya tadi? Orang yang 2 dirham, dia tinggal 2 je. Berbanding dengan 100,000 tadi tu. Bukan, jangan ingat, kita tu jangan ingat sedekah banyak-banyak tu tak bagus. Kita jangan salah faham pula macam ni. Sedekah banyak tu jadi kita akan masuk pada bab yang lain. Ini maksudnya dari sudut keadaan. Keadaan orang yang dalam kesempitan, dia sempit juga ni. Cukup-cukup duit dia kat dia ni. Tapi dia tetap juga dia nak sedekah. Dia ambil 1 daripada 2 dirham, dia beri. Inilah yang Nabi sebut pada hadis pertama tadi tu. Apabila Nabi tanya, apakah sedekah yang paling afdal?
kata Nabi, juhdul mukhili, ketika mana dia kekurangan harta. Berbeza dengan orang yang ada banyak harta. Kalau dia banyak harta pula, dia akan masuk bab lain pula. Tuan-tuan, dapat untuk perkara yang keempat. Nampak tak perbezaan yang nombor 3 dengan nombor 4? Okey. Tuan-tuan, jelaskan? Faham ya? Okey. Yang kelima, saya tak mute-kan tuan-tuan. Betul tak ada suara. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, nanti saya jawab mana-mana soalan dekat chat ya. Okey. Boleh bezakan tak antara yang ketiga dengan yang keempat? Faham tak? Ketiga tu kurang jelas lah Ustaz. Keempat faham. Ketiga tu kurang jelas. Ketiga tu ketika dia masih sihat dan dia juga memerlukan benda tu. Memerlukan tu bukanlah perlukan diri sempit, tapi kan apabila umurnya masih panjang, dia sihat, kan? Apabila dia nak sihat, dia nak survive. Jadi apabila dia nak survive, dia perlu ada simpanan dia nak guna duit lagi. Tuan faham tak? Yang ketiga tu. Okay, maknanya ketiga tu maknanya more tu dia punya kesihatan lah. Whereas keempat ni more kepada hartanya. Macam tu? Tak, bukan. Tak. Confused tak nombor 3 nombor 4 ni? Ketiga dia bukan isu kesihatan. Ketiga dia, isu dia masih sihat. Okay. Apabila dia masih sihat, dia kan akan hidup lagi lama. Jadi untuk hidup lama kan dia perlu makan, dia perlu minum. Alright. Macam jadi apabila dia sihat, dia perlu makan, dia perlu minum, kan dia perlu belanja. Alright. Tapi walaupun dia perlu belanja, dia perlu ada simpanan duit dia, tapi dia guna duit tu untuk dia sedekah. Faham tak maksudnya? Okey. Tapi kalau yang satu lagi, yang keempat ni, dia memang cukup-cukup aja. Okey, clear sekarang. Okey. Yang lain tuan-tuan dapat perbezaan tak? Okey. Macam contoh kan, kan ialah masa kita ada kerja, kita ada pendapatan, kita tak kisah untuk kita sedekahkan, betul tak? Tapi kalau time macam kita contohnya, kita ada simpanan, kita dah tak ada kerja ni, tapi kita sihat lagi. Sihat ni maksudnya kita akan hidup panjang lagi, kan? Tapi kita tak kisah pun untuk kita sedekahkan. Ada orang disimpan. Ingat ya, tak salah ya, tuan-tuan jangan salah faham. Kita bukan bincang hukum menyimpan tu, tapi keafdalian dia. Kalau yang kedua ni, dia memang cukup-cukup je yang dia ada. Macam contoh 2 dirham, dia keluarkan 1 dirham. Okey Nanti saya tengok. Nanti saya jawab ya mana-mana persoalan yang ada. Okey, kita teruskan kepada yang kelima. Okey, yang kelima adalah sedekah kepada kaum kerabat. Sedekah kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ni maksudnya adik-adik kita ke, adik-beradik kita ke, pakcik, makcik kita ke, sepupu-sepupu kita ke, kaum kerabat kita. Ia paling afdal. Itu yang keenam yang kelima. Okey, ini berdasarkan hadis daripada Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun. Nabi kata sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah. Wa 'ala dzil qarabati ithnatan. Nabi kata dan sedekah kepada kerabat dia akan jadi 2 sedekah. Kalau kita ada nilai yang sama kan. Contoh kita nak sedekahkan RM100. Contoh.
kita sedekah kepada orang miskin dengan kita sedekah orang miskin yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, kita dapat satu sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada kaum kerabat kita yang dia juga memerlukan, dipecahkan lagi jadi 2 sedekah. Maknanya dia dapat 1 kali ganda lagi sedekah. Kenapa jadi 2? Nabi kata, yang pertama kenapa jadi 2? Yang pertama sebab sedekah, sebab dia sedekah tu. Yang kedua wasilatun. Yang kedua dari sudut menyambung kekerabatan, menyambung silaturrahim. Hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Ini yang kelima kita belajar tadi. Maknanya jangan sampai kita menyibukkan diri nak tolong orang luar negara sedangkan kita lupa orang dalam negara kita. Terutama kita nak tolong orang luar negeri kita, kita terlupa kaum kerabat kita ada. Maka kita kena usahalah tanya. Lepas tu kita kena tahu kaum kerabat kita ni siapa yang memerlukan wang ringgit. Mungkin untuk dia belajar ke, mungkin dia untuk keperluan ke. Kejap lagi kita akan masuk lagi perkara yang lain untuk cari orang miskin. Okey, jelas tak perempuan? Maknanya kepada kaum kerabat yang dia memerlukan. Okey. Jelas perempuan ya? Okey. Suara saya terputus-putus ke? Tak. Jelas Ustaz? Jelas. Yang terputus-putus tu, saya wallahu ta'ala a'lam. Okey. Okey, perempuan dapat ya? Untuk yang kelima ni, okay, jadi cari dulu kaum kerabat kita. Kalaulah kita jumpa, saya tahu, tapi saya tak baiklah dengan makcik saya ni. Alamak. Ambil kelebihan kita sebut tadi tu. Dengan makcik kita yang kita duk gaduh dengan dia tu lah. Yang kedua kita sebut tadi kan, kita bagi sedekah, kita dapat lagi gandaan lain pula. Dapat berbaik-baik dengan dia. Kan, kita nak tolong anak dia, tapi kita geram kat mak dia ni. Contoh kan. Cuk dia telah buruk-burukkan aku, contoh kan. Gaduh. Kaum kerabat. Jangan macam tu. Ambil manfaat daripada sedekah. Kita tak tahu, mungkin daripada tu dia baik dengan kita ke, dia segan dengan kita ke, dari sudut dia akan dia minta maaf kat kita. Kita tak tahu, tapi kita buat kerana Allah lah, kita beri dia. Kita bantu anak dia contoh. Jangan kerana kita marah kat mak dia, kita marah kat bapak dia, kita abaikan kaum kerabat yang memerlukan. Kadang-kadang gaduh dengan mak je, tapi abaikan anak dia. Jangan. Okey, habis. Untuk yang kelima. Okey, kita nak pergi yang keenam pula. Okey, yang keenam. Sedekah yang paling afdal juga adalah sedekah yang kita beri kepada orang yang di bawah tanggungan kita sampailah kaum kerabat kita. Tanggungan tu maksudnya kalau suami, isteri dia tu tanggungan dia. Anak-anak dia tanggungan dia. Ni kita kena susun, kita kena pandai. Lepas tu baru jatuh kepada kaum kerabat dia. Tapi kalau dia ada ibu bapa dulu, ibu bapa pun di bawah tanggungan dia. Okey, ini disebut oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat 215. Ayat 215 Allah kata apa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang mereka harus infakkan. Maka Allah Ta'ala kata, jawab. Qul ma anfaqtum min khairin
harta apa saja yang kamu infakkan. Untuk siapa? Susunan dia pertama. Falil walidain. Kedua orang tua. Lepas tu baru wal aqrabin. Kaum kerabat. Adik-beradik, pakcik-pakcik tu. Lepas tu baru siapa pula? Wal yatama. Anak yatim. Ingat susunan tu. Ni Allah susun dah. Tambah pula kalau anak yatim tu kaum kerabat kita. Ya Allah, lagi berganda. Lepas anak yatim siapa dia? Wal masakin. Orang-orang miskin. Lepas tu siapa lagi? Wabanis sabil. Dan ibnu sabil. Lepas tu Allah kata, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan kebaikan apa yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah tu maha mengetahui. Okay. Ayat yang macam ni, ayat yang seperti 215 ni susunan tu, tuan-tuan boleh rujuk dalam 3 lagi ayat lain dalam Quran. Contohnya, dalam suratul Baqarah, ayat nombor 83. Allah susun dulu. Sebelum orang luar, kaum kerabat Allah susun dulu. Kalau surah Al-Baqarah 215, ibu bapa lah. Jadi kalau siapa-siapa tengok, kalau dia dah tak ada ibu bapa dia, macam mana dia nak buat? Kerabat dia. Sebab tu kena ambil peduli. Ahli keluarga. Kita kena tahu perkembangan ahli keluarga. Jangan buat hal sendiri-sendiri. Gaduhlah macam mana sekalipun. Ni nak buat pahala banyak dengan Allah Ta'ala ni. Jangan kita boleh baik dengan orang yang tak ada hubungan apa-apa, dengan kawan-kawan kita boleh baik. Tapi dengan adik-beradik kita, dengan saudara mara, ya Allah, ketat muka kita. Jangan macam tu. Kita ubah. Kita tak rugi apa-apa pun kalau kita buat kebaikan. Ikut susunan tu. Begitu juga dalam suratul Baqarah ayat 177. Kita tulis. Al-Baqarah 177. Allah sebut juga kaum kerabat dulu, wal yatama wal masakin. Termasuklah juga dalam suratul Al-Isra. Tulis suratul Al-Isra ayat nombor 26. Al-Isra ayat 26. Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 83. Al-Baqarah ayat 215. Okay, jelas Abang Okay. Kalau kita ikut susunan dia, mestilah orang di bawah tanggungan kita dululah. Itu memang sudah pasti. Itu yang Quran susun dulu. Orang di bawah tanggungan kita. Keluarga kita tu, anak-anak tu maksudnya termasuklah kepada ibu bapa. Lepas tu baru jatuh kepada adik-beradik yang lain. Adik-beradik, sebab adik-beradik kita bukan bawah tanggungan kita kalau kita tak terlibat dalam bab menanggung lah. Okay. Jadi kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Nabi kata dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan hamba, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya, kata Nabi, adalah dinar yang engkau infakkan untuk ahlika, keluargamu. Jangan sampai kita boleh cari orang sampai luar negara, jauh-jauh negeri kita berjalan, cari orang luar. Kita terlupa orang yang di bawah tanggungan kita. Maknanya, dari sudut susunannya, keluarga kita dulu. Cukup tak keperluan dia? Apa yang wajib kita berikan? Kemudian, baru jatuh kepada pihak-pihak lain. Okey. Kemudian, kita
kita teruskan dengan kelebihan yang ke-7. Okey, cara yang ke-7, sedekah yang paling afdal. Okey. Sedekah yang paling afdal yang ke-7 adalah sedekah yang dibuat secara diam-diam ataupun tersembunyi. Ayat dia kita dah jumpa dah sebelum. Ayat dia, ayat rujukan yang kata sedekah secara tersembunyi ni lebih baik adalah ayat yang Allah mengatakan sedekah tu dapat menghapuskan dosa. Okey, Suratul Baqarah ayat 271. Suratul Baqarah ayat 271. Allah Ta'ala berfirman, In tubadu sadaqati fani'immahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan memberikannya kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Sebab itu, kalau kita ada pilihan, nak bagi tahu orang ke tak nak bagi tahu orang, nak viral ke tak nak viral kita sedekah ni, kalau kita nak dapat pahala berganda. Kan? Lepas tu keperluan dia sama je. Aku tak bagi tahu pun tak ada isu apa pun. Kalau aku beritahu pun tak ada isu apa-apa pun. Kan? Maka memilih jalan untuk tidak bagi tahu. Sebab Allah kata, fahuwa khairul lakum, ia lebih baik untuk kamu. Kalau Allah cadangkan ia lebih baik, maka ambil apa yang Allah cadangkan. Tapi kalau ada keperluan nak buat hebahan, kerana mungkin ada penyumbang-penyumbang yang juga turut menyumbang, mereka nak tahu perkembangan sumbangan mereka macam mana, sampai ke tak sampai, boleh kita hebahkan. Tak apa. Tapi kalau kita tak ada kepentingan apa-apa pun, tak ada masalah apa-apa pun untuk kita bagi tahu, maka pilihlah jalan bersembunyi, mendiamkan diri kita. Bukan sekadar ayat Quran, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pun, Nabi pernah sebut tentang salah satu 7 golongan yang Allah Ta'ala akan naung dia di hari akhirat. Tak ada naungan lain. Tak ada yang boleh menaungi manusia di hari akhirat, melainkan kalau dia mendapat naungan daripada Allah. Salah seorang daripadanya, daripada 7 tu, salah seorang daripadanya, sabda Nabi SAW, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga kan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Walaupun sebelah-sebelah tangan je, tangan kiri sampai tak tahu apa yang tangan kanan telah sedekahkan. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bagaimana bentuk merahsiakan sedekah tersebut. Itu juga termasuk dalam sedekah yang paling afdal. Maknanya tajuk perbincangan kita pada pagi ni bukan sekadar dalam bentuk apa nak disedekahkan, tetapi juga kita belajar sedekah yang paling utama ni juga merujuk kepada cara bersedekah. Lepas tu, sasaran sedekah tu kita dah belajar. Okey. Yang ke-8. Ini merujuk kepada waktu bila pula pada afdal nak sedekah. Masuk juga di bawah tajuk sedekah yang paling utama, iaitu bersedekah
di bulan Ramadan dan juga 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedekah di bulan Ramadan dan juga sedekah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita semua sedia maklum macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah di bulan Ramadan. Yang mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi buat? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhani. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan buat kebaikan, dan yang lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis yang kata 10 kelebihan bulan Zulhijjah tu, 10 kelebihan. Kelebihan 10 pertama bulan Zulhijjah tu, hari ni kita telah pun bincang dulu. Pada kelebihan 10 Zulhijjah. Apa pun amal yang dibuat pada 10 pertama bulan Zulhijjah, pahalanya berganda lebih baik daripada 355 hari yang sebelum. Okey, termasuklah ibadat apa? Ibadat sedekah. Yang ke-9. Okey, yang ke-9, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang kita bagi pada siapa-siapa yang dia nak berjihad fi sabilillah. Dia nak pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya. Keluarganya ni kita dah faham dah tadi tu. Tanggungan kita tu. Dinar yang dinafkahkan seseorang untuk kenderaannya fi sabilillah. Itu sebaik-baik sedekah. Contohnya, macam Nabi kata, siapa nak pergi perang, dia perlu ada kuda. Maka dia gunakan wang ringgit dia untuk dia membeli kuda. Maka sedekah dia ketika itu adalah sedekah yang sebaik-baik dinar, kata Nabi. Dinar tu sebab dulu guna dinar lah. Faham tak maksud dia? Nabi kata sebaik-baik dinar, Nabi kata yang pertama, dia gunakan untuk keluarga dia. Sebab tu tuan-tuan ya, sebab tu kalau kita ada tanggungan kita kan, macam suami nak menanggung isteri, anak-anak, janganlah putus asa. Itu pahala yang sangat besar Allah bagi. Janganlah rasa macam letih, rasa tak. Dia pada ahli keluarga tu, ya Allah, nak beri makan sesuap nasi kepada anak-anak, kepada isteri, itu merupakan satu nafkah yang sebaik-baik dinafkahkan. Seperti mana hadis yang kita baca ni. Okay. Kemudian kata Nabi SAW, dan dinar. Nabi kata yang ketiga, sebaik-baik dinar adalah dinar yang dinafkahkannya kepada seseorang untuk sahabat-sahabatnya fi sabilillah. Orang-orang yang nak pergi berperangan. Dia nak pergi perang, mungkin dia perlu apa? Dia perlu beri peralatan, perlu apa? Itu sedekah yang keberapa? Yang ke-9. Dapat tak? Sebaik-baik sedekah. Dan yang terakhir sekali lah. Yang terakhir sekali yang bukan 11, 10 je.
yang terakhir sekali, sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada jiran. Kepada jiran. Walaupun hadis tak ada kata istilah macam sebaik-baik sedekah, Nabi tak sebutlah macam tu. Seperti hadis-hadis lain ni kita baca kan, sebaik-baik dinar, sebaik-baik sedekah, sedekah yang banyak pahala. Hadis tu tidak ada pasal jiran macam tu. Tetapi hadis ni lagi berat. Berat tu maksudnya kalau kita faham, dahsyat kedudukan jiran ni. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ma zalul jibrilu yusini bil jari. Nabi kata Jibril ni, malaikat Jibril selalu bagi wasiat kepada aku. Maknanya selalu pesan dekat aku supaya aku buat baik kepada jiran ni, hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu, sehingga aku menyangka bahawa dia akan menjadi ahli warisku. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Kita faham tak? Maksudnya kita kan, kalau kita mati, harta kita, dia ada waris yang wajib terimalah. Kalau macam suami, mungkin isteri dia, bapa dan ibu dia kalau masih hidup, anak lelaki dan anak perempuan dia. Tetapi kalau kita baca hadis ni, Jibril selalu pesan dekat Nabi, buat baik kat jiran, buat baik kat jiran, seolah-olah macam jiran tu boleh termasuk salah seorang ahli waris. Anda faham tak maksud hadis tu? Maknanya betapa besarnya kedudukan jiran ni, sehingga kan Jibril selalu pesan dekat Nabi SAW. Jadi janganlah kita hantar bantuan, kutip bantuan, beri sedekah kepada orang luar sehingga kita mengabaikan jiran kita. Kadang kita hantar tu sampai jauh-jauh luar negeri tu, tapi kita lupa bahawa jiran kita ni mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Jangan lupa jiran tu. Sebab tu dalam hidup ni, janganlah abaikan hidup berjiran. Sebab tu kena ambil peduli juga. Jiran kita ni, siapa yang susah? Sekarang ni tuan-tuan, miskin. Bukan macam miskin dulu. Sekarang ni duduk bandar pun menjadi miskin. Lepas tu kita kena tahu tak istilah taraf miskin. Kadang kita tengok rumah dia ada, kenderaan dia ada, tapi kita tahu tak, mungkin dia tak cukup makan, mungkin dia dah buang kerja, mungkin dia tak ada kerja, mungkin kita tak tahu. Nanti kita akan masuk satu bab lagi, ada nak sedekah pula. Mari kita belajar. Okey. Jadi, kalau kita nak sedekah, sebelum kita nak keluarkan duit, kita nak bagi kepada orang luar, maka kita pastikan dulu jiran-jiran kita. Kalau kita nak dapat pahala berganda. Jadi macam mana kita nak tahu? Tanyalah, kalau ada ketua blok, tanya ketua blok. Kalau ada ketua kampung, tanya ketua kampung. Kalau kita ada persatuan penduduk, tanya persatuan penduduk. Cari dari kat masjid. Ada tak senarai siapa anak miskin? Kadang kita tak tahu sebab jiran ni, istilah dia, jiran ni, khilaf para ulama dalam menentukan macam mana nak tentukan jiran ni. Tapi yang paling mudah yang 40 buah rumah tu lah. 10 kanan, 10 kiri, 10 depan, 10 belakang. Jiran. Sebab itu kalau kita baca hadis yang minggu lepas, saya lupa minggu lepas ke, bukan, saya tak ingat, Nabi pernah pesan dekat orang perempuan. Nabi kata, ya nisa'il muslimat. Nabi kata, wahai orang perempuan, kata Nabi.
La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firshina syatin. Janganlah sekali-kali engkau merasa kecil untuk memberikan sedekah kepada tetangganya walaupun hanya berupa ujung kuku kambingnya. Maksudnya walaupun dia bagi tulang kambing dia pada jiran. Jangan kau rasa benda tu ringan. Jangan kau rasa benda tu kecil. Sebab apa? Sebab dia kaitkan dengan jiran. Jadi ke-10 perkara tadi disusun elok-elok, disusun 10 perkara tadi susun. Ada pada masa, ada pada benda, ada kaitan dengan suasana. Susun balik yang 10 kelebihan sedekah yang paling afdal. Susun. Semua minta maaf lah sebab saya tak sempat nak susun dari sudut susunan tu. Tapi saya dah sebutkan tadi, bagi kita kena susun lah. Siapa dulu? Letakkan dalam senarai penerima sumbangan. Maksudnya kalau kita memang aktiviti kita memang suka sedekah kan. Kalau kita suka sedekah, jadi kalau kita tak boleh buat sekaligus, mungkin kita boleh tukar-tukar. Kan? Kita tukar-tukar. Hari ni, kan, sebab tadi kita ingat kan, kita nak bina masjid. Dia banyaklah susunan ni tadi tu. Susun elok-elok. Kita kena pandai. Jiran aku ni, orang luar tentu tak tahu jiran aku, tapi aku jiran dia. Tapi kalau aku tolong bina rumah orang-orang tua, dah ada orang buat sumbangan dah. Kita susun lah. Kita pandai. Tapi kalau kita boleh beri pada semua, ni pun dapat, ni pun buat, itu lebih afdal lah. Tapi jangan sampai kita tolong orang luar sampai kita mengabaikan ahli keluarga kita yang wajib kita bagi tanggungan, kaum kerabat pula. Disusun dia dengan baik. Supaya hidup kita ni sentiasa dalam melakukan kebaikan. Dan kita bimbang apa tahu? Kita bimbang takut kita terlupa hak-hak orang. Dia bukan sekadar kita bincang sedekah yang paling afdal je. Bukan bincang bab sunat tu saja. Tapi jiran pun benda yang wajib sebenarnya. Jadi kita susun dia dengan baik. Tuan-tuan dan perempuan saja yang tahu. Tuan-tuan, ada tak ahli keluarga yang perlu dibantu? Ada tak jiran yang perlu dibantu? Sebab tu kita kena ambil cakna dua benda lah. Antara yang zaman moden ni, zaman sekarang ni, antara dia adalah pada jiran-jiran lah. Lebih suka cari yang wallahu a'lam, tapi tak semualah tak semua. Kadang ada juga orang suka cari tempat tinggal yang privacy sangat sampai orang tak tahu langsung orang sebelah tu siapa, ada juga. Tapi jangan manfaatkan jiran-jiran. Boleh buat pahala tau. Entah-entah jiran, disebabkan jiran kita lah kita masuk syurga. Kita tak tahu. Rahmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi manfaatkan. Begitu juga dengan adik-beradik dan kaum kerabat kita. Ambillah masa. Anak-anak zaman sekarang ni pula tak macam ibu-ibu kita yang dulu. Ibu-ibu kita dulu ingat siapa adik keluarga dia. Tapi ibu-ibu kita, tuan-tuan dan perempuan lah kena bagi tahu kepada anak-anak. Kena bagi tahu. Kalau boleh buat silsilah keluarga tu. Siapa pakcik ni, makcik kau belah ni, makcik kau belah sana, siapa pakcik. Disusun dia. Sebab anak-anak zaman sekarang ni kadang-kadang dia suka buat dia sendiri, tak macam kita dulu. Kalau kita dulu, mak ke mana kita berangkut, dia pergi kenal, makcik kita siapa kenal, sepupu dia siapa. Zaman sekarang ni, yelah, tak suka nak berziarah, tak suka nak berjalan, masing-masing buat sendiri kan. Jadi kita kena ambil manfaat lah. Kenalkan ahli keluarga kita. Supaya anak-anak kita, zuriat kita tahu. Siapa sepupu dia, siapa dua pupu dia, gitu. Sebab dia termasuk dalam kaum kerabat. Manfaatkan. Ambil peduli tentang saudara kaum kerabat kita, terutama pada adik-beradik kita. Kadang-kadang ada orang dia malu nak minta. Tapi kerja kita yang dah belajar ilmu ni, kita dah tahu manfaat yang besar Allah bagi ni.
Kita dah belajar hampir belas-belas kalimah sedekah tu, ya Allah. Ambillah manfaat ni. Kelebihan dari sudut kita beramal. Dari sudut sedekah. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kita pun dah 11.45. Saya akan jawab mana-mana persoalan yang ada untuk pagi ni. Saya jawab dulu, saya tengok dekat chat dulu ya. Kalau saya mampu jawab, saya jawab ya. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab saya memang tak banyak ilmu dalam bab-bab macam ni. Jadi kalau saya tak boleh jawab, saya mohon maaf banyak-banyak. Okey. Okey. Bagaimana jika seorang itu menggunakan pendapatannya untuk menguruskan kereta jenazah atas nama ibu bapanya dan suaminya, adakah dikira sedekatun jariah atau wakaf atau tak? Dikira sedekah. Okey, sedekah jariah tu wakaf ya. Sedekah jariah itu juga termasuk dalam bab wakaf. Okey. Jadi kalau digunakan pendapatan dia untuk pengurusan kereta jenazah di atas nama ibunya, ya. Ia boleh dapat pahala wakaf dari sudut kenderaan tadi itu. Boleh. Okey. Kemudian kita ada satu bidang tanah atau rumah kita wakaf zuriat. Boleh tak? Saya nak tanya, kita ada satu bidang tanah atau rumah kita wakaf zuriat. Boleh ke? Saya tak faham sebenarnya soalan wakaf zuriat ni apa ya? Wakaf zuriat. Ini saya tak faham. Nanti Cik Rahmat kalau boleh tanya verbal ya. Okey. Okey, sekejap. Okey, maaf kalau tajuk. Bolehkah kita puasa sunat sempena menyambut kelahiran Nabi SAW dan bersedekah? Okey. Perbuatan seperti ini sebenarnya ya, perbuatan apa? Kita puasa sunat untuk Nabi SAW sebenarnya tidak. Okey. Tidak ada nas yang mengajar kita untuk kita sedekahkan, kita nak puasa untuk Nabi sempena kelahiran. Sebenarnya tidak ada. Begitu juga pada sedekah. Walaupun orang ramai buat, wallahu ta'ala a'lam, bagi pandangan saya, kalau kita nak sedekah ni kan amal ibadat. Betul tak? Amal ibadat. Kita nak sedekah ni dapat pahala. Kita sedekah ni nak dekatkan diri pada Allah. Isunya adalah, kalaulah sedekah ni perlu kita tunaikan untuk Nabi kan. Kenapa Nabi tak ajar dekat kita? Contoh macam selawat lah. Kan? Kerana selawat itu satu ibadat lah, Allah Ta'ala suruh kita berselawat. Macam surah Al-Ahzab ayat nombor 56 tu. Tapi isunya, sedekahkan untuk Nabi ni, kalau ia perbuatan yang dianjurkan, yang macam maksudnya melibatkan pahala dekat kepada Allah, isunya kenapa tak ada Nabi suruh kita seperti mana bersolawat contohnya. Begitu juga kenapa para sahabat tak buat. Kita janganlah ikut, wallah, saya pandangan peribadi saya yang lemah ni, yang tak banyak ilmu ni, bagi saya kalau kita nak contoh orang-orang alim ulama, kalau kita nak contoh yang amal ibadat ni, kita ambil orang yang dekat-dekat dengan zaman Nabi tu. Contohnya macam para sahabat. Kan tak jumpa pun para sahabat Nabi walaupun seorang yang menyuruh kita sedekahkan Fatihah untuk Nabi ke. Tak ada. Tapi yang ada tu semua daripada ulama-ulama yang terkemudian. Jadi pandangan peribadi saya, mungkin salah dan silap, mungkin ada salah silap. Sebaik-baik manusia yang kita nak dengar cakap mereka, yang kita nak tiru mereka adalah ulama salafus salih terdahulu. Seperti para sahabat, seperti para tabi'in. Hatta dalam mazhab imam yang 4 pun tak sebut tentang amalan itu. Maka pendapat peribadi saya, kalau saya nak zahirkan cinta saya kepada Nabi, adalah bukan dengan saya buat perkara ibadat yang Nabi sendiri tidak menyuruh untuk melakukannya. Jadi, elok ditinggalkan. Okey. Soalan lain ada, kejap ya.
Adakah seorang suami yang tiada pendapatan menjadi tanggungjawab seorang isteri untuk memberi sedekah kepada suaminya? Adakah seorang suami yang tak ada pendapatan, isteri dia memberi sedekah kepada suami? Okey. Seorang isteri dia boleh bagi nafkah, dia boleh bagi sedekah ke suami dia, tak apa. Kalau suami dia seorang yang businesswoman kan, boleh. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Okey, sedekah nombor 1 dan 2 terputus. Suara saya terputus. Okey. Sedekah nombor 1 tadi kita sebut nombor 1 kan. Okey, nombor 1, macam mana sedekah yang paling terbaik adalah sedekatun jariyah, iaitu sedekah yang berbentuk wakaf. Nombor 2 adalah sedekah yang kita beri kepada orang yang bermusuh dengan kita, yang bergaduh dengan kita di kalangan kaum kerabat kita. Okay, wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf ya kalau saya tak bagi jawapan yang memuaskan hati terhadap perempuan. Saya jawab hanya sekadar itu yang saya mampu. Okey. Ada pertanyaan lain, saya buka suara tentang perempuan. Okey, tuan nak tanya apa soalan? Kalau mampu saya jawablah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan. Okey, Ustaz, saya tak nampak yang Ustaz mengatakan di sini sedekah memberi orang makan. Tak tahulah, tak nampak kan. So, macam manakah kategori apa ke itu Ustaz? Boleh ke kita? Okey. Aha. Okey. Kadang-kadang kita nak bagi untuk hari Jumaat saja kan, kepada siapa-siapa sajalah, mungkin orang tua, orang kaya kan, tak kisahlah siapa. So dalam kategori mana tu? Sedangkan yang saya tahu juga ada empat golongan orang yang di mana syurga menunggu, iaitu salah satu daripadanya adalah orang yang memberi orang lain makan. Betul tak Ustaz? Ya, dia betul lah. Salah satu daripada pintu syurga adalah pintu sedekah. Okey. Memberi makan kan? Ya, memberi makan. Memberi makan, dia termasuk di dalam tuntutan. Seperti dalam surah Al-Insan, ada Allah sebut tentang wa yut'imuna ta'am. Memberi makan, memberi minum, sebenarnya dia termasuk dalam yang pertama tadi tu. Yang dia termasuk yang dalam menyediakan, kalau macam sumber air tadi kan, air itu juga untuk memberi minum. Oh, jadi dia paling afdal lah juga Ustaz, yang pertama lah tu, betul? Ya, kalau kita analogikan dengan yang itu, dia termasuk lah. Cuma makan tadi, dia makan, dia habis. Dia kenyang. Tapi kalau macam bentuk air tadi itu, dia kekal. Tempat air itu dia kekal. Tapi ada orang daripada sumber air tadi itu dia minum. Macam kita bagi makan sekali, habis. Tapi dia termasuk juga dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dia tidak dia macam, kalau kita tak bagi makan, orang tak makan lah. Dia beza dengan benda berpanjangan. Tapi mungkin kalau dia sakit ke susah ke Ustaz, kalau kita bagi makan dia hidup lama kan? Boleh. Ia pun termasuk di dalam ibadat sedekah lah. Cuma adakah dia boleh termasuk dalam bentuk wakaf tu? Saya wallahu ta'alam kat situ pun. Tapi dia tetap dapat puan tetap dapat pahala dari sudut contohnya daripada dia makan, lepas tu dia boleh buat ibadat, maka ibadat dia apa semua tu tak akan sampai kepada kita seperti orang yang melakukan ibadat tersebut. Terima kasih. Ustaz, lagi satu Ustaz. Ya. Okey, katalah kalau jiran-jiran kita tu semua tak ada yang susah pun kan, katalah orang senang semuanya. So kalau kita saja nak bagi dia sedekah, yalah kalau kita beli apa-apa kita bagi ke makanan ke apa semua pun boleh lah kan? Boleh. Ia termasuk dalam berbakti kepada jiran. Okey, ingat mudah. Sedekah, ingat ya, istilah sedekah jangan kita kecilkan ia pada membantu orang susah sahaja.
Istilah sedekah ni adalah setiap benda yang baik tu dipanggil sedekah juga. Cuma dalam istilah dokumen kita duk faham sedekah ni macam seolah macam yang memerlukan saja. Sebab sedekah ni dari pecahan dia. Kalau kita baca dalam hadis, baru ni pun kita ada baca dalam hadis Riyadhus Shalihin tu, Nabi kata kullu ma'rufun sadaqah. Setiap benda yang baik ni juga adalah sadaqah. Mengajar ilmu tu pun dia termasuk dalam sedekah, walaupun kita tak keluarkan RM1 dia. Tapi kalau yang macam dia kaya kan macam dekat Shah Alam tu, kawasan-kawasan kelab-kelab golf tu ramai orang kaya tu kan, itu kalau kita sedekah tu kita boleh kita niat dia untuk kita mengeratkan hubungan jiran tu, dia termasuk dalam bab tu, termasuk dia dapat. Baik ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan Masyita. Okey, ada soalan lain? Ustaz yang nombor 9, Ustaz. Ya, Assalamualaikum, nombor Ustaz. 9. Fisabilillah kan. Ya. Okay, sekarang ni memang tak adalah kita pergi perang kan Ustaz. Tapi saya pernah dengar mengatakan student-student yang menimba ilmu juga termasuk dalam kategori fisabilillah. Adakah itu benar? Ya. Itu kalau kita letakkan dia di bawah salah satu daripada penerima zakat, memang itu dipanggil sebagai fisabilillah. Pelajar-pelajar fisabilillah. Tapi hadis tadi tu dia memang merujuk khusus kepada orang yang memang pergi berperang di jalan Allah lah. Istilah fisabilillah ni yang spesifik dia digunakan untuk memang orang yang pergi berperang. Tetapi secara umum, jika dibincang secara umum, kalau kita kaitkan dengan bab zakat tadi, dia merujuk kepada buat kerana Allah Ta'ala. Termasuklah kepada yang menuntut ilmu tu, dia termasuk dalam fisabilillah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Kalau tiada apa-apa, Ustaz satu lagi. Ustaz, tolong ulang nombor 7 sebab masa nombor 7 Ustaz sebut tadi saya tengah concentrate hantar message dekat dalam chat tadi. Tolong ulang nombor 7 Ustaz. Nombor 7. Okey, tak apa. Saya sedekahkan waktu saya mengulang ya. Okey, boleh. Okey. Okey, nombor 7 tu nombor 7. Sekejap Nombor 7 adalah Satno. Okey. Nombor 5 sedekah pada kaum kerabat. Nombor 6 sedekah yang dibagi kepada orang yang di bawah tanggungan dia. Nombor 7 adalah sedekah yang dilakukan secara tersembunyi. Lebih baik daripada secara terang-terangan. Okey. Lepas tu surah-surahnya 2.1 Al-Baqarah 177, Al-Baqarah 83, Al-Baqarah 215, Al-Isra 26. Last kali tu saya tak dapat Ustaz. Okey. Begini. Yang Kak Mazidah ulang tadi tu, itu bukan ayat Quran untuk kelebihan yang ketujuh. Okey. Kalau faham. As overall nota Ustaz tadilah yang Ustaz beri. Okey. Kalau saya tercicir yang last. Overall. Kalau overall ada ayat suratul Baqarah 215. Yes. Al-Baqarah 83. Ya. Al-Baqarah 177. Ya. Al-Isra ayat 26. Ayat 26. Ya. Lepas tu satu lagi Al-Baqarah 271. Okey 271. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Boleh dengar recording lah Mazidah, boleh dengar recording kan? Ya, okey. Kita ulang pun semua boleh dengar balik. Okey, bye. Assalamualaikum. Ustaz, sekejap satu je. Kalau Bismillah ni, kalau dalam keadaan pandemik sekarang ni, yang frontliner, ada consider as fisabilillah juga kan?
Ya, boleh. Dapat. Frontliner, boleh. Kalau Okey, kita nak beri. bukan berperang aja kan? Iyalah. Bukanlah berperang saja. Okey. Jelas tuan-tuan perempuan, insyaAllah nanti kita jumpa lagi pada minggu hadapan kan. Minggu hadapan ada ya? Minggu hadapan pada bulan minggu depan ada insyaAllah. Okey, mungkin kita pergi kepada tajuk yang dia ada satu lagi tajuk sedekah ni. Saya rasa macam saya perlu jugalah terangkan sikit lagi tentang adab-adab sedekah tu. Okey, tak apa. Kalau tidak nanti saya nak pergi kepada tajuk yang sebenarnya saya ada 2 tajuk lain. Tajuk minggu depan mungkin kita cerita tentang kelebihan ikhlas insya-Allah ya. Nanti dia ada kaitkan, kita boleh kaitkan juga dengan adab-adab sedekah. InsyaAllah ya, nanti kita kaitkan dengan tajuk, saya letakkan tajuk dia kelebihan ikhlas, tapi kita juga nanti akan kaitkan dengan adab-adab sedekah. Kita buat 2 dalam 1 lah. Tajuk besar dia kelebihan ikhlas. Okey, saya mohon ampun dan maaf pada pengisian pada pagi ini jika tiada nota yang dapat dikongsikan, kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Mana-mana soalan yang saya tak dapat jawab tadi, saya juga mohon ampun dan maaf. Jika tuan-tuan nak merujuk kepada sesiapa lagi yang lain di kalangan para ulama, pada guru dan pada mana-mana yang ada ustaz-ustaz lain pun sangat dialu-alukan. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Boleh saya nak ucapkan terima kasih Ustaz. Okey. Saya mewakili Puan Hajah Masyita selaku Presiden dan saya selaku Ketua Biro Dakwah Persatuan Wanita Islam Prihatin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang budiman yang telah menjayakan projek infak Al-Quran, Iqra dan buku-buku ilmiah ke 3 buah penjara di Perak. Kamu baru balik dari Perak Ustaz, ke penjara Tapah, ke penjara Taiping dan ke penjara Batu Gajah. Dan 2 lagi tempat yang kita pergi adalah penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. So ucapan terima kasih kepada semua dan saya sampaikan ucapan terima kasih kembali daripada pihak-pihak penjara, dari pihak pengarah penjara-penjara yang disebutkan tadi. Itu saja. Ustaz pun sebut tadi kita bukan hanya bersedekah, hanya menggunakan duit RM1 atau apa-apa, tetapi juga dengan cara-cara yang lain. Itu saja. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan ya menyumbang di Persatuan Wanita Islam Prihatin ya. Moga-moga banyak memudahkan kita. Syukur ya kalau ada NGO seperti ini sebab memudahkan kita buat amal sebenarnya. Kita nak pergi, tambahan. Kita nak cari, kita tak jumpa. Silakan Puan Kak, silakan Kak. Ada tambahan, selepas kami membuat projek infak Al-Quran dan buku-buku yang lain, dapat pula mesej mengatakan ada banduan-banduan wanita yang memerlukan keperluan yang lain dan juga untuk makanan anak-anak yang lahir dan dibawa ke penjara. Jadi saya sarankan jika jemaah-jemaah yang ingin membuat infak kepada penjara dipersilakan untuk memberi sumbangan makanan untuk anak-anak, pampers untuk anak-anak dan barangan-barangan keperluan untuk wanita, banduan-banduan wanita lah. Itu saja yang dapat saya sampaikan buat masa ini Ustaz ya. Mungkin kita selama ini kita terlepas pandang kepada banduan keperluan-keperluan mereka dan janganlah sisirkan mereka setelah mereka keluar dari penjara. Sekian, terima kasih Ustaz. Itu saja. Baik, alhamdulillah. Tapi Ustaz, Ustaz, kita tak bolehlah sembunyi-sembunyi Ustaz. Kita kena tunjuklah kat dia orang kita dah hantar barang-barang tu semua kan. Ya, ada keperluan. Betul. Itu memang ada kalau keperluan. Yang sendirian punya bolehlah, personal punya bolehlah nak hide kan. Tapi kalau yang persatuan punya tak bolehlah Ustaz. Betul. They want to know kan whether we have delivered or not kan. Kita dah beri ke sedekah ke tidak kan.
Betul? Ya, Boleh? Benda tu dibolehkan kerana ada keperluan dia, ada maslahat dia. Okey, terima kasih Okey. kita ucapkan kepada pihak penganjur kita. Okey, ini pun termasuk dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama memanfaatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah